Persiaran secara langsung sekali lagi bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Assalamualaikum, saya Nur Saliha Azmi bersama rakan penyampai. Dan saya Nur Hidayat Umur, dan hari ini merupakan hari cuti umum juga ya Saliha. Pastinya ramai di luar sana yang sedang bersantai bersama dengan keluarga. Manfaatkanlah cuti anda ini sebaik mungkin dengan meluangkan masa yang berkualiti, elakkan daripada melakukan satu aktiviti yang tidak mendatangkan hasil. Dan hari ini juga merupakan hari dan hari ini 10 hari bulan 10 2022, hari yang cukup istimewa kerana ianya adalah Hari Kesihatan Mental Sedunia, di mana hari ini kita nak memupuk supaya kita memberitahu kepada anda semua, seluruh rakyat Malaysia, dan bukan sahaja di Malaysia ya Nurul, tapi di seluruh dunia secara global, kita ingin memberitahu bahawa kesihatan mental itu pengurusannya adalah amat penting. Supaya bila kita menjaga dalaman kita dan apa yang kita zahirkan dalam perbuatan kita seharian itu akan memberikan kesejahteraan hidup yang lebih baik untuk setiap individu ya Nurul. Betul, dan kesihatan mental ni bak kata Saliha tadi lah sangat penting Saliha ya. Kerana apatah lagi sejak pandemik COVID dan disusuli pula dengan kadar inflasi yang agak meningkat ketika ini, sedikit sebanyak memberikan kesan kesihatan mental terhadap orang ramai. Dan sekiranya anda mengalami stres, jangan takut, jangan malu untuk tampil ke hadapan untuk mendapatkan rawatan. Kerana Saliha, sekiranya tak mendapatkan rawatan, dikhawatiri akan mendatangkan masalah yang lebih besar. Sebenarnya nak merawat itu bukan bermakna anda dah diklaimkan sebagai seorang yang gila, tetapi salah ya. Ramai orang fikirkan sedemikian. Ya, kita ada beberapa stigma kan yang dikatakan kalau seseorang itu tertekan ataupun mengalami masalah perasaan, orang kata pertamanya kadang-kadang kurangnya iman. Kemudian orang kata kurang waras pula, dan satu perkataan yang saya kira kurang tepat ya, dikonsider sebagai gila itu adalah satu, kita tak tahu diagnosis itu lagi awal untuk menghukum. Ya, betul. Jadi dan mungkin saya boleh kongsikan sedikit tips untuk elakkan stres. Bagi saya adalah cuba tarik nafas dalam-dalam dan hembus. Nampak mudah kan, tetapi ianya percayalah sangat berkesan kerana ia akan memberikan satu kelegaan kepada diri kita. Dan mungkin pagi-pagi anda boleh minum teh chamomile ke ataupun green tea ke, kerana ianya kaya dengan antioksidan dan ianya agak kurang kafein berbanding kopi. Tapi setengah orang pula kopi itu memulakan pemula segala hari. Dia depends dengan setiap individu ya, terpulang kepada setiap individu. Dan satu lagi, anda kelilingkan diri anda dengan keliling yang positif, circle yang positif, supaya anda mendapatkan satu mood yang positif. Dan jangan terlalu berfikir sekiranya ianya mendatangkan kesan yang negatif kepada diri. Dan tidur yang mencukupi juga sangat penting, kerana tidur yang mencukupi juga mengelakkan tubuh badan kita berasa letih dan lesu. Dan selalunya stres ini akan berlaku apabila kita tak cukup tidur, disebabkan banyaknya tekanan kerja dan tekanan sekeliling kita akan mengakibatkan tekanan kepada tubuh dan seterusnya memberi tekanan kepada minda. Itu adalah sedikit sebanyak tips yang dapat kita kongsikan. Selain daripada mendekatkan diri kepada yang pencipta, tu juga lagi penting ya. Sebab kadang-kadang kita mengadukan Saliha, takut salah mengadu dengan orang. Apa kata yang terbaiknya adalah mengadu kepada Tuhan. Ya, itu adalah tips-tips yang dikongsikan oleh Nurul. Terima kasih sebab tips ringkas kan, tapi saya suka menarik tentang cukupnya tidur. Dan jika anda mempunyai sebarang masalah, anda bolehlah juga reach up to the right person. Orang kata jangan kita ni menyimpan saja semua perkara itu sendiri. Dan seterusnya kita nak berkongsi petikan berita yang diambil daripada portalbernama.com, dan ini adalah berkenaan tentang air pasang besar yang diramalkan akan berlaku di 4 buah negeri, iaitu di negeri Kedah, Kuala Muda, kawasannya ada Kuala Muda, dan di Johor, Perak, dan juga yang paling dekat dengan kita adalah di kawasan Pelabuhan Kelang, Selangor. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada Agensi Pengurusan Bencana Nasional Malaysia, iaitu NADMA, kerana berkongsi dengan kita berkenaan tentang fenomena air pasang besar ini, Nurul. Dan buat masa ini anda dinasihatkan untuk tidak berada di kawasan yang berdekatan lah, kerana bila air pasang besar ini berlaku akan terjadinya masalah kalau anda berada berdekatan dengan pesisir pantai. Dan sebagai tambahan Nurul, kejadian ini berlaku apabila bulan dan matahari berada dengan sejajar, dan bila mereka berada sejajar, ini boleh menyebabkan limpahan air di kawasan pesisir pantai. Jadi amaran ini adalah lebih peka dan lebih berhati-hati kepada anda yang berada di kawasan pesisir pantai. Tetapi walaupun anda yang tidak berada di pesisir pantai dan bercadang untuk melawat pantai, buat masa ini jangan pergi dahulu. Dan
Okey, kalau ada plan nak bercuti tu, ada perancangan nak bercuti tu, boleh bercuti ke tempat lain yang lebih selamat, katakan. Sebab waktu-waktu ini kita perlu mengambil tahu mengenai keadaan cuaca persekitaran. Nampak hari ini cerah, tiba-tiba nanti petang hujan dan nampaknya kerajaan juga telah memberikan amaran bahawa kita sebagai rakyat Malaysia harus bersiap siaga untuk mendepani sebarang jua keadaan cuaca yang akan berubah tak lama lagi. Dan dah sentuh mengenai cuaca, kita dah sentuh mengenai kesihatan mental. Apa kata kita nak tahu juga hari ni hari cuti. Mesti ada banyak plan, Saliha. Lepas ni nak pergi kenduri ke, mana dah tahu kan nak ke mana. Ada macam-macam rancangan saya selepas ni, nak kopi-kopi ke bersama dengan rakan-rakan. Okey, dan yang penting kita lihat dulu ramalan cuaca yang disediakan untuk hari ini, dan seterusnya kita terus langsung ke bilik berita. Silakan. Salam hormat dan salam keluarga Malaysia. Saya Pravina Tresigam dan dari bilik berita dimulakan dengan perkembangan ini. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Aziza Aminah Maimunah Iskandaria berangkat ke London malam tadi bagi mengadakan lawatan khas ke United Kingdom bermula hari ini sehingga 16 Oktober. Pesawat khas yang membawa Sri Paduka berdua berlepas dari Pangkalan Udara Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM Subang pada 9.30 malam. Dalam rangka lawatan khas ini, Sri Paduka berdua dijadual berangkat melakukan kunjungan hormat ke atas Raja Britain Raja Charles III di Istana Buckingham pada 12 Oktober. Al-Sultan Abdullah dan Tunku Aziza turut bakal berangkat menyempurnakan majlis perasmian stesen jana kuasa Battersea iaitu projek hartanah ikonik pelaburan Malaysia di London. Stesen jana kuasa berkeluasan 16.99 hektar itu adalah projek hartanah membabitkan usaha sama Sime Darby Property, SP Setia Berhad, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja dan Permodalan Nasional Berhad sejak 2012 dengan nilai pembangunan kasar sebanyak 51.53 bilion ringgit. Soal pembahagian kerusi yang ditandingi MCA pada pilihan raya umum ke-15 ini akan dibincangkan secara matang dan rasional dalam Barisan Nasional. Presiden MCA Datuk Seri Dr. Wee-Ka Siong berkata perkara itu pasti dapat diselesaikan dengan semangat musyawarah BN. Malah katanya falsafah yang diterapkan oleh Perikatan dan kemudiannya BN telah melalui proses yang panjang dan terbukti gabungan itu sebagai parti yang dimiliki rakyat pelbagai kaum. Apa juga perbincangan seperti mana yang saya katakan, kita tidak akan kata orang menang sorak kampung tergadai. Okey, kita kena berwaspada. Apa yang kita sebutkan di sini akhirnya akan mengungkitkan perasaan atau reaksi daripada pihak satu. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menghadiri mesyuarat agung tahunan MCA Negeri Sembilan di Seremban pada Ahad. Seorang lelaki ditahan dipercayai memukul jirannya menggunakan topi keledar sehingga menyebabkan kematian di sebuah rumah bangsa di Damansara, Petaling Jaya. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, ACP Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid berkata, mangsa yang merupakan seorang lelaki berumur 45 tahun dan anggota Jabatan Sukaran Dewan Malaysia Rela sepenuh masa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Suspek lelaki berusia 26 tahun ditahan di sekitar Kota Damansara awal pagi semalam susulan laporan yang diterima pada 9.15 malam Sabtu.
Menurut ACP Muhammad Fakhruddin, sebelum kejadian, mangsa menegur suspek kerana mabuk ketika menaiki lift bersama dan setelah keluar dari lift, suspek bersama seorang lelaki terus mengejar mangsa hingga ke hadapan rumahnya. Mangsa dipukul di bahagian kepala dengan menggunakan topi keledar dan sebatang kayu di hadapan rumahnya. Suspek direman hingga 14 Oktober bagi siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan polis sedang giat mengesal lelaki yang dipercayai turut terlibat dalam kejadian tersebut. Dengan laporan itu, sekian dari Bilik Berita bersama saya, Pervina Tersinggam. Salam hormat dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih di atas kesetiaan anda bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Dan membuka tirai pagi ini kan, kami nak membawakan satu topik yang begitu menarik sekali sebenarnya, Saliha, dekat sekali dengan kehidupan kita. Dan kadang-kala kalau kita nak memberikan tips kepada orang, kadang-kadang benda itu pun berlaku dalam kehidupan seharian kita kan. Dan bagaimanakah cara nak menanganinya? Saya percaya ketika hari cuti ni sambil-sambil anda sedang beriadah bersama keluarga ataupun sambil bersarapan bersama keluarga, mungkin boleh dengar topik yang kita nak kongsikan hari ini. Sangat menarik sebenarnya mengenai bagaimana anda nak menangani stres. Seperti yang kita katakan di awal pembukaan tadi, hari ini adalah 10 hari bulan 10, 2022 adalah Hari Pengurusan Mental Sedunia. Oleh itu kami bawakan kepada anda seorang yang lebih pakar bagi kita berkongsi dan mengupas lebih lanjut ya Nurul berkenaan tentang pengurusan mental ini. Dan kita hari ini nak bagi tahu kepada anda semua kalau anda mengalami apa saja masalah, anda tidak keseorangan. Jadi itu kita nak perkenalkan Profesor Madya, Dr. Muhammad Muhsin Ahmad Zahari, Pensyarah Kanan Jabatan Perubatan Psikologi Fakulti Perubatan Universiti Melaya. Assalamualaikum dan selamat datang kita ucapkan kepada doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Menamah beri ruang pada kami untuk berkongsi ilmu. Okey doktor, mengenai hari ini topik yang kita nak kongsikan hari ini adalah mengenai anda tidak berkeseorangan. Maksudnya sekiranya seseorang individu itu mengalami stres ataupun tekanan psikologi, seharusnya beliau berkongsi bersama, tidak perlu menyimpan, ia akan memudaratkan lagi. Dan mungkin doktor boleh kongsikan lebih lanjut mengenainya. Sekiranya seseorang individu itu mengalami stres dan tidak rasa ianya tidak perlu dikongsikan kepada mereka. Itu memang satu cabaran lah bagi banyak ahli masyarakat contohnya, kerana kita ni kadang-kadang kita takut nak berkongsi, kita takut nak bercakap, tetapi semestinya juga bukan boleh berkongsi dengan sebarangan orang. Nanti perkara yang kecil jadi besar dan yang bukan-bukan dalam konteks yang lebih menimbulkan risiko stres tu lagi. Tetapi berkongsi dengan mereka yang memahami kita, berkongsi dengan orang yang berhampiran dengan kita, yang mungkin kita boleh percaya, ataupun kita boleh ada hubungan emosi juga, tapi dalam hubungan emosi yang positif lah. Jangan orang yang selalu kita bertengkar, selalu mungkin debate itu akan menyebabkan lagi stres. Jadi lagi satu konsep kalau kita berkongsi, let's talk lah. Dulu kita pernah kata let's talk, jom kita perkatakan apa yang dalam emosi kita. Jadi satu lagi, kita jangan, saya rasa tak sihat kalau kita throw dekat social media. Sebab dan social media ni dah jadi trend dah. Saya cakap kenapa saya bangkitkan di sini, sebab dia one way communication. Dia komunikasi satu hala. Kalau ada pun komunikasi cara orang balas dan sebagainya, tetapi orang tu tak memahami kita dengan keadaan sepenuhnya. Jadi ada elemen salah faham dan lain-lain, dan ini boleh memburukkan keadaan. Jadi sebenarnya yalah, sekarang ni generasi Z kan, semua social media. Jadi WhatsApp ke atau Facebook ke, TikTok ke, bukanlah satu platform yang baik untuk nak kongsi, tetapi dengan seseorang yang kita ada hubungan yang kita kenali dan kita boleh percayai. Jadi ini pun bukan sebarangan orang jugalah, orang yang hampir dengan kita, dengan boleh memahami jiwa kita sedikit sebanyak, dan itu maksudnya tadi kita kena berkongsi. Jadi isunya sekarang ni, kenapa kita setengah orang tak nak berkongsi? Sebab ada rasa ada kelemahan dalam individu, diri dia sendiri. Dia tak cukup kuat sebab pandangan masyarakat, dia ni berkongsi, dia ni lemah semangat contohnya. Dia ni berkongsi
mungkin dia dah tak berdaya nak menangi masalah dia. Jadi ini satu cabaran lah, kena buang, sisihkan keadaan ini. Jadi ini yang penting. Langkah pertama, kalau kita stres, kalau kita rasa kita tertekan, kita kena cari seseorang yang lain juga. Dan kita tahu doktor, sebagai kita rakyat Malaysia lah, kita hidup dalam masyarakat ni, dan kalau anda mempunyai masalah ataupun individu yang mempunyai masalah psikiatri ini, kadang-kadang di luarannya mungkin nampak okey, tapi sebenarnya ia menyimpan terlalu banyak di dalam dirinya sendiri. Jadi pandangan doktor dalam kes-kes seperti ini. Memanglah kalau kita kita tak tanya dengan seseorang itu, kadang-kadang orang tu tak bercerita. Dan nak tambah pula, kadang-kadang ada sifat kita boleh nampak lah antara lelaki dan perempuan contohnya kan. Yang lelaki ni suka menyimpan ego, kita kata ego dia kuat. Dia, macam tadilah saya kata, kalau dia bercerita menunjukkan macam seolah-olah dia mentafsirkan diri dia lemah, ataupun masyarakat juga mentafsirkan dia lemah kan. Jadi orang lelaki ni kadang menyimpan. Perempuan dia sebaliknya pula, dia suka bercerita. Sebab itu kadang-kadang ada data macam masalah kemurungan ataupun kerisauan yang melampau. Perempuan ni lebih tinggi daripada lelaki. Mungkin satu faktornya sebab orang perempuan suka bercerita. Jadi kalau kita rasa ada perubahan kelakuan seseorang, contohnya senang cakap, selalunya dia cool tapi dia jadi orang yang pemarah. Ataupun dia selalu orang ramah, suka bercakap, tiba-tiba jadi pendiam. Tak nampak dia beberapa hari, contohnya selalu nampak dia di office dia orang kata say hi dan sebagainya, tapi dia ni memenci diri. Ini antara perubahan-perubahan orang lain boleh kesan lah. Maksudnya kita kena sensitif bila kita nampak keadaan macam ni, kita kena tanya apa khabar. Itu sebab kita kata sekarang it's okay to say no, ataupun to say kata macam kita dalam keadaan yang tertekan sebagainya, kita kena terima perasaan yang kita lalui itu. Jadi sebab kadang-kadang kita takut nak kata sesuatu yang negatif, kita kata baik, semua okey. Sedangkan dalam jiwa kita ada satu tekanan, kita kerja ke, mungkin dekat rumah ada masalah dan sebagainya kan. Jadi ini cabaran kita sebab it's okay to say you are not okay. So, itu dia sebenarnya. Sebenarnya seharusnya kita meluahkan. Tapi yang paling penting, individu yang tepat. Dan individu tepat tu, adakah lebih tepat lagi kita mencari seorang individu yang kita tak kenal langsung pun untuk kita meluahkan? Contohnya lah kaunselor ke, bukanlah dengan orang-orang yang kita jumpa kat tepi jalan tu kan. Itu bahaya tu. Itulah tadi, betul lah. Orang yang kita tak kenal langsung, kalau ikutkan orang yang tepi jalan semua tu memang tak sesuai lah. Kita tak tahu siapa kan. Macam sama juga dekat social media, kita akan tak tahu siapa yang membaca cerita kita dan dapat feedback negatif kan, menyebab kita stres sikit jadi lagi besar. Jadi yang kita kenal ni penting, itu satu. Tetapi memang betul lah macam kata tadi, kita merujuk pada, saya kata profesional lah tu, bila kaunselor ataupun doktor pun boleh kita, sebab semua doktor pun dilatih juga ilmu kesihatan mental ni semasa latihan. Jadi masalah biasa boleh didengari oleh, dan juga boleh menawarkan rawatan juga. Jadi macam ada tekanan dan sebagainya. Jadi tekanan ni tak boleh dibiar lama. Kita masa kecil tu kita dah cuba tangani dah masalah. Dan sekarang ni masalah tekanan mungkin banyaklah masalah. Kadang-kadang ialah lepas COVID ni kan, ekonominya, kadang-kadang kelangsungan hidup hari esok, hari lusa nak hidup pun kita dah fikir pendapatan kita cukup ke tak, tempat tinggalnya, inflasinya, banyak sangat tekanan luaran. Jadi tekanan luaran ni akan pergi kepada individu ni dan mengganggulah jiwanya kalau yang perkara-perkara berkaitan. Jadi mereka kena bercakap. Kaunselor memang bagus kalau jumpa kaunselor secara profesional. Tapi maksud saya kata, bila jumpa rakan-rakan atau orang kita boleh percayai, itu maknanya langkah pertama. Kadang-kadang rakan-rakan ni dia mendengar, dia kata aku ni pun tak pandai nak tengok masalah ni. Kata kenapa tak jumpa dengan kaunselor. Jadi itu satu nasihat yang bagus jugalah. Jangan kita mana-mana nasihat, lepas tu nasihat kita akan menyebabkan seorang tu lagi stres. Contohnya kalau kita mendengar, kita memberi nasihat balik, kita tak boleh menghakimi. Kita tak boleh judgemental dengan masalah tu. Ataupun kita juga kena dengar dengan empathy. Kadang-kadang kita dengar,
kita kata aku boleh je tangani masalah tu sebagai pendengar. Jadi orang yang mendengar ni tak cukup baguslah kualiti dia. Orang yang mendengar ni kena mendengar dan memahami keadaan tu seperti orang yang mengalami tu. Maknanya orang yang kita didengari tu, bukannya orang yang mendengar tu. Tapi itu satu antara kualiti yang bagus sebagai pendengar. Jadi kita tak boleh menghakimi dan kita juga tidak boleh acknowledge atau mengakui kesukaran, emosi, tekanan dihadapi tempat kerja, mungkin dalam keluarga, mungkin keuangan, mungkin banyak macam-macam. Jadi apa yang saya tekan sekejap tadi, kualiti orang yang mendengar tu perlu baiklah. Dan kalau kita rasa tak mampu, kita pergi satu level lagi, macam kaunselor ke atau doktor ke, ataupun klinik macam kami juga, klinik psikiatri, untuk buat penilaian dan sebagainya lah. Okey, itu dia. Dan tapi secara ringkas ni doktor, bila kita nak mengetahui sebenarnya individu yang terlibat dengan psikiatri ini, bagaimana ianya diagnosisnya secara perubatan itu? Proses kami penilaian lah, mula-mula dengan penilaian. Memang psikiatri ni kalau jumpa ataupun kaunselor pun lebih kurang, kita akan bertanya dengan panjang lebar juga. Kita kata mengambil sejarah pesakit tu. Kadang-kadang kita kena memahami orang ini karakter je. Mungkin ada pengalaman pahit dilalui sebelum masa dia remaja, sekarang ni umur 20-an, tapi pengalaman pahit umur belasan, umur sekolah rendah dan sebagainya. Kita kena faham. Bayangkan, bukan mudah untuk mendapatkan maklumat ini, dan mungkin mengambil masa, kadang-kadang itulah interview tu mengambil masa yang panjang. Dan selain itu, kita dapat juga maklumat daripada orang yang rapat, contoh ibu bapa, ahli keluarga, kalau suami isteri dia. Itu satu fasa. Kemudian satu lagi, masa kita interview, kita akan lihat percakapan dia macam mana, isi kandungan percakapan dia, mimik muka dia. Ini dah pecah rahsia lah. Ini antara yang macam mana kita menilai ataupun mentafsirkan satu penyakit ataupun situasi yang melibatkan kesihatan mental. Jadi ini cara dia lah apa yang kita buat. Selain daripada itu, semestinya kadang-kadang kita nak kena pastikan ada juga masalah-masalah biologi. Maksudnya masalah contohnya hormon, thyroid. Tapi kita kena simpan dulu jawapan hormon dengan masalah psikologi berkaitan dengan hormon kan. Kita akan berhenti rehat dulu doktor, dan kita akan kembali selepas ini. Mungkin kita akan kupas dengan lebih lanjut. Teruskan setia bersama kami. Itu dia, anda tidak keseorangan sekiranya mengalami tekanan mental ataupun stres. Kongsikan kepada mereka yang berdekatan. Dan doktor, masih lagi kita bersama dengan Profesor Madya, Dr. Muhammad Muhsin Ahmad Zahari, bercakapkan mengenai topik ni. Doktor tadi dah sentuh mengenai kadang-kala mereka yang mengalami stres ini ada terkait dengan perubahan hormon ataupun masalah kesihatan yang lain. Mungkin doktor boleh jelaskan lebih lanjut. Itulah sambungan daripada apa yang saya kata tadi. Kita ambil sejarah pesakit, kita akan menilai secara karakter dan sebagainya pada masa itu, dan juga kita membuat ujian-ujian yang perlulah. Maksudnya ujian makmal macam darah kita kena ambil, sebab kadang-kadang ada orang yang masalah thyroid pun boleh menyebabkan kelakuannya berubah thyroid. Kemudian ada hormon lain juga macam ginjal dia, Cushing syndrome ni pun boleh menyebabkan stres juga. Selain daripada itu, penyakit macam epilepsi pun boleh menyebabkan kelakuan seseorang tu berubah juga. Jadi ada banyak lagi lah beberapa perkara kita kena ambil kisah. Maknanya kita kena pastikan dianya bukan dari sistem lain, tapi dia ni hanya mengalami ataupun berpunca daripada masalah mental tu sendiri. Dan bila disebut pasal masalah mental ni, bila dikatakan berkenaan dengan hormon ataupun sistem dalam badan kita, macam contohnya, siapa yang biasa dengar lah, saya tak sentuh panjang, tapi saya akan sentuh sikit. Macam serotonin contohnya, itu adalah satu bahan kimia dalam otak yang menyumbang. Dia bukanlah nak kata sebab 100%, tapi dia boleh menyumbang kepada
keadaan tekanan yang berlebihan, jadi kemurungan. Lagi satu dopamin contohnya, itu pun penting. Juga satu lagi macam orang kata adrenalin, yang kita tiba-tiba jadi debar-debar, excited, lepas tu jadi takut, menggigil kan. Itu pun hormon dalaman kita juga, adrenalin. Jadi ini cara ringkaslah bagaimana hubungan antara biologi ataupun macam sistem badan kita kepada perasaan kita, jiwa kita juga penting. Doktor, dan kita tahu selepas COVID ramai yang mungkin terkesan dengan keadaan selepas ini. Ada yang mungkin kehilangan pekerjaan dan ada kerisauan yang timbul dalam kalangan rakyat Malaysia, dan anxiety itu saya kira adalah kes yang agak tinggi, Doktor. Pandangan Doktor macam mana pula untuk kita nak merawat anxiety itu? Yalah. Lepas susulan lepas COVID ini semua ada kesan ekonomi dan sebagainya. Jadi memang kalau dilihat konteks dulu-dulu pun masa apa orang kata ekonomi recession, maknanya ekonomi itu merudum. Masa merudum tu langkah pertama semua orang akan tertekan, tapi tertekannya sekejap lah sebab pada masa itu semua orang rasa. Tetapi orang kata second wave, kemudiannya akan ada tiba-tiba kadar bunuh diri yang tinggi dan sebagainya. Ini berlaku pada 2-3 zaman yang lampau lah, menunjukkan bila ekonomi itu turun akan memberi kesan kepada kesihatan mental masyarakat secara amnya. Jadi ini penting. Dan kenapa ini berlaku? Ekonomi contohnya dari peringkat masyarakat, mereka peringkat individu pun ada juga, tapi masyarakat contohnya semua orang mengalami tekanan. Contohnya nak fikir pasal kelangsungan hidupnya lah, kerja lah mungkin tak ada. Jadi yalah, kalau kita tak risau pun tak normal juga. Kita kena ada risau, baru kita ada risau tu sebenarnya bagus, anxiety tu, tapi tak boleh terlalu tinggi. Sebab risau yang sikit tu sebenarnya dia macam motivasi kenapa kita nak gerakkan diri kita. Tapi risau yang terlalu tinggi pula, ini jadi macam penyakit kerisauan melampau tu kita kata tu. Dia akan memakan diri. Makan diri dan semua dia risau, boleh dapat penyakit-penyakit lain lagi, darah tinggi dan sebagainya. Jadi itu keadaan, bila keadaan macam ini berlaku, berpotensi menyebabkan orang bertambah lagi risau dan sebagainya. Dan kadang-kadang faktor persekitaran ni amat penting, sokongan contohnya kan. Jadi kalau seseorang tu contohnya, yalah ini risau, ada yang risau banjir balik nanti kan, kalau banjir kilat lagi. Lepas tu kemudian masalah inflasi lagi. Kemudian ada juga yang risau masa depan mereka kan. Jadi itulah kadang-kadang ada juga peranan sokongan. Jadi sokongan yang paling hampir, orang yang hampir dengan kita. Itu dia. Bak kata doktor, sokongan yang paling hampir adalah orang yang terdekat. Dan mungkin kita sebagai rakan-rakan taulan ataupun sesama rakan sekerja kita juga turut perlu cakna terhadap permasalahan rakan-rakan kita juga. Dan bagaimanakah tips untuk menjadi seorang yang baik daripada segi menangani masalah sebagai seorang individu luar ini? Apakah tips yang perlu ada kepada mereka? Tadi doktor dah bagi tips bagaimana nak mengenali seseorang itu tertekan. Ini tips pula bagi kita di luar sana untuk menjadi seorang individu yang boleh menangani permasalahan orang lain. Bagaimana? Okey, itulah kalau kita sebagai individu orang pertama untuk mendengar masalah rakan kita, saudara mara kita, kita kena jadi pendengar yang baik lah, kiranya active listening. Maknanya kita mendengar ni bukan macam orang yang bermasalah tu bercakap dengan dinding contohnya kan. Dia bercakap dengan satu manusia lain, mana ada feedback, ada kita merasai sama contohnya. Kemudian kita tak boleh menghakimi tadi, tak boleh kita bayangkan masalah tu seperti kita sendiri dengar. Maksudnya pendengar tu kan, kita kena mendengar seperti orang yang mengalami itu, apa rasa dia. Kita itu konsep empathy itu. Maknanya kita rasa seperti mana yang dia rasa. Jadi ini antara elemen yang penting. Selain daripada itu, sokongan tu juga kadang-kadang sekali lalu sehari saja tak memadai, kita kena bertanya berterusan, berkala contohnya kan. Kalau itulah macam saya kata tadi, kalau kita selalu berkomunikasi, tiba-tiba rakan kita senyap saja, kita kena buat sesuatu lah, kita kena tanya ada masalah dan sebagainya. Jadi kita jadi rakan ataupun individu yang prihatin pada
orang sekeliling kita. Ya, yang paling penting jangan mudah untuk menghukum. Dan doktor ada sebutkan tadi berkaitan tentang empathy juga, iaitu kita rasakan peranan kita dalam sebagai keluarga Malaysia. Dan untuk yang seterusnya tanyakan doktor, nasihat untuk kesihatan mental sedunia ini sebenarnya. Itulah, saya rasa sebagai doktor ataupun dalam bidang perubatan ni mencegah lebih baik daripada mengubati lah. Sebaik-baiknya kita nak mencegah kan, tapi bagaimana. Jadi ini yang paling penting, pencegahan ni kita kena ada sikap healthy lifestyle, maknanya cara hidup gaya hidup yang sihat. Memang tak dapat tidak, memang amat digalakkan, contohnya exercise. Kita selalu itu sebab dia menambahkan sistem dalaman kita lagi baik. Selain daripada itu, kita mungkin ada istilah kita panggil positif psikologi yang positif. Contohnya kita selalu berkongsi benda yang positif dengan orang, kemudian kita menolong orang. Kadang-kadang benda ni banyak-banyak yang kita buat, dia akan menyebabkan diri kita merasa satu kindness we have done to other people, satu kebaikan. Jadi dia akan, bila kita tertekan dan sebagainya, kita rasa kita mengurangkanlah elemen tekanan tu. Kemudian kita akan buat sesuatu tu, kadang-kadang kita sebab risau ni, sebenarnya risau kita fikir esok, lusa dan seterusnya. Apa ada depan kita sekarang? Itu konsep mindfulness. Maknanya kita berdepan dengan apa yang kita hadapi dan kita cuba tangani. Dan selalunya InsyaAllah benda itu akan bertambah baik lagi lah kalau kita lihat dengan cara positif. Tips daripada Profesor Madya, Dr. Muhammad Muhsin Ahmad Zahari, bagaimanakah cara untuk menangani stres. Dan kadang-kadang mungkin kita ada masalah, kita jangan fikir masalah keliling kita, jalan terus, lihat cahaya di depan tu, itu yang pastinya. Dan kita ucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu kita yang sudi hadir ketika ini, dan satu topik perkongsian yang begitu menarik sekali sebenarnya Saliha, dan memberi manfaat pada mereka di luar sana. Dan pun kita akan berehat sebentar, kembali selepas ini. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan kami lagi di Apa Khabar Malaysia. Tadi kita dah berbincang untuk berkenaan tentang pengurusan kesihatan mental, dan sekarang kita nak beralih kepada KOPENA, iaitu Koperasi Penulis Nasional, ya Nurul. Dan bersama dengan kita hari ini, kita jemput dua orang tetamu yang untuk berdiskusi berkenaan tentang apakah sejarah penubuhannya dan nak mengetahui dengan lebih lanjut apakah yang dilakukan oleh KOPENA. Dan kita nak ucapkan selamat datang kepada Encik Mohtar Omar, iaitu pengurusinya, dan juga CEO-nya Encik Khairul Naim Abdul Wahab. Assalamualaikum dan selamat datang kepada kedua-duanya. Okey, Encik Mohtar, mungkin saya boleh mulakan dulu soalan ketirai pada pagi ini. Kita nak tahu juga lebih lanjut mengenai KOPENA. KOPENA, nama keseluruhannya dan siapakah yang menganggotainya? Okey, terima kasih. Pertama sekali, KOPENA ni ialah singkatan kepada Koperasi Penulis Nasional, di mana dianggotai oleh para penulis di seluruh negara. Jadi dari segi sejarahnya tu, sebenarnya idea ni pun datang daripada CEO kita lah, Cik Naim, melalui media sosial saja. Jadi waktu itu kita lebih kurang 20 orang lah, kita bersetuju untuk membina satu platform, satu orang kata kesatuan lah, untuk mengajak para penulis ini bersama-sama kita menubuhkan satu koperasi yang mana tujuan kami ialah untuk membantulah meningkatkan ekonomi dan juga memasarkan karya-karya para penulis di seluruh negara lah. Jadi kita bermula tu pada bulan Jun, kemudian pada bulan Ogos itu kita dah bermesyuarat 2 kali, dan pada 1 Oktober tu kita telah bertemu dan melaksanakan mesyuarat penaja. Dan insyaAllah dalam masa terdekat ni kita akan daftarkan secara rasmi di bawah SKM, Suruhanjaya Koperasi Malaysia, dan juga membuka akaun lah. Dan ahli-ahli kita, para penaja kita pun sudah sebenarnya mereka ni sudah dikenali lah di kalangan para penulis dan juga para penerbit. Dan keanggotaan kita, koperasi kita ni kita buka bukan saja kepada penulis-penulis fiksyen kan, kita juga buka kepada para penulis akademik, kemudian penulis skrip, penulis lirik pun kita libatkan samalah. Jadi selepas ini kita akan lebih agresif lagi lah untuk menarik
lebih ramai penulis menganggotai koperasi. Jadi tujuan kita ataupun matlamat kita yang paling penting ialah sekarang ini macam yang kita tahu bahawa begitu ramai sekali masyarakat penulis sebenarnya sudah membesar, tapi mereka ni banyak bergerak secara bersendirian ataupun secara kalau mereka ada projek-projek penulisan penerbitan buku contohnya, mereka menyumbang ataupun mengeluarkan dana sendiri dan sebagainya untuk membolehkan buku itu ada di pasaran. Cuma yang menjadi masalah ni ialah bagaimana mereka nak menjual, kan? Bagaimana mereka nak memasarkan karya mereka. Mereka tidak ada ruang, mereka tidak tahu bagaimana cara untuk memasarkan. Sebab bagi saya kami juga memikirkanlah bahawa pentingnya modal ataupun kos yang telah dikeluarkan oleh penulis itu kembali kepada mereka, kan, supaya mereka boleh orang kata berkarya dengan lebih banyak lagi lah. Okey, dan kalau adalah satu koperasi ini pastinya dia ada banyak pengisian dan juga programnya, ya. Kita bertanya kepada CEO-nya juga, apakah program dan pengisian yang dilakukan oleh Kopena ini? Okey, koperasi ini fungsi utama kita orang ni adalah perkhidmatan. So maksudnya kami akan banyak buat aktiviti ataupun program berbentuk perkhidmatan kepada penulis. So bila bercakap pasal penulis ni, program yang kami susun dan akan dilaksanakan ialah berkaitan dengan pembangunan penulis, pembangunan manuskrip dan juga pembangunan buku. So ini antara program yang kita orang aturlah. So kalau pembangunan penulis ini kita nak lahirkan penulis yang kenal jati diri penulis itu sendiri. Dan kalau manuskrip ni kita nak manuskrip yang bila dibukukan nanti mengikut pasaran. Manuskrip yang boleh dijual lah maksud dia. Kemudian kalau yang buku ni kita nak buku ni biar dia ada kualiti dia sampai dia boleh jadi aset. Maksudnya buku ni boleh diterbitkan sampai bila-bila. Akan ada cetakan yang berterusan lah. So itu antara yang aktiviti yang kita orang dah gariskan dan akan dilaksanakan seterusnya lah sampai bila-bila. Itu dia. Dan tadi saya ada Cik Mokhtar ada mengatakan koperasi Kopena ni turut menjadi platform untuk pemasaran bagi karya-karya penulis. Dan mungkin Cik Mokhtar boleh jelaskan lebih lanjut lagi mengenai lebih mendalam lagi jenis-jenis pemasaran yang akan dilakukan bagaimana? Okey, dari aspek pemasaran ini kita pun sudah merancang beberapa program ataupun aktiviti yang kita akan laksanakan. Antaranya ialah dengan menyertai pesta-pesta buku dan juga pameran-pameran buku yang saya fikir sekarang ni boleh katakan setiap tahun lah, setiap negeri ada program ataupun aktiviti yang berkaitan dengan pemasaran buku lah. Itu yang pertama. Kemudian kami juga cuba mendekati persatuan-persatuan penulis dan juga badan-badan ataupun organisasi-organisasi yang bersifat akademik ataupun non-akademik, institusi pengajian tinggi dan sebagainya. Itu memang dalam perancangan kami. Dan yang ketiga ialah kami juga akan mendekatilah para penerbit yang mungkin namanya sudah established, kan, yang orang kata gergasi lah dalam industri perbukuan kita, industri buku. Pada kami industri buku kita ini memang sebenarnya hidup, cuma ruang yang mungkin yang dicari oleh para penulis untuk memasarkan buku mereka itu yang menjadi masalah lah. Dan kami yakin bahawa kerjasama kami dengan institusi ataupun organisasi yang saya sebutkan tadi itu boleh membantu kami lah, kan. Sebab kami berfikir bahawa ruang untuk kita bergerak dan juga bertindak pada era ini berbeza, kan, dengan berbanding dengan zaman-zaman ataupun waktu dahulu, di mana kita sekarang ni perlu lebih agresif dalam media sosial. Malah kita kena juga turun ke padang, kan. Kalau dulu mungkin penulis-penulis yang sudah ada nama tu mereka menulis berkarya, tunggu karya mereka terbit, orang akan beli, tapi sekarang kita tak boleh buat macam tu lagi, kan. Kita tak boleh duduk diam dan menanti karya kita dibeli, kita kena turun ke gelanggang, turun ke padang untuk sama-sama mempromosikan buku-buku tersebut. Dan bila dah kata tertubuhnya koperasi untuk penulis nasional ini, balik kepada Encik Khairul Naim, apa kelebihan, mungkin faedah yang boleh didapati sebagai seorang ahli? Sebenarnya siapa yang boleh menjadi ahli untuk koperasi ini? Okey, itu soalan menarik. Saya suka nak jawabnya tu.
bila kita bercakap penulis ni, okey, dalam koperasi ni kita tafsirkan maksud penulis ni sesiapa sahaja yang boleh menulis. Siapa boleh menulis, maksudnya dia adalah penulis dan boleh jadi ahli koperasi. So kalau dah umur 18 tahun ke atas, serta ialah koperasi. Okey. Walaupun dia baru bermula sahaja. Ya. Boleh juga sebagai ahli. So macam kebanyakan kita remaja-remaja kita ni ada cita-cita je nak jadi penulis. Dah boleh jadi ahli koperasi. Okey, itu dia ya. Siapa je boleh umur 18 tahun ni pastinya. Kita nak tahu juga manfaat yang akan diterima oleh ahli bagaimana. Ahli, okey. Berbalik katakanlah kita berumur 18 tahun nak jadi ahli koperasi, kita ada cita-cita nak jadi penulis dan kita tak ada ilmu tentang penulis. So faedah pertama, kita akan didik mereka. So sebagai ahli koperasi mereka akan dapat perkhidmatan ni percuma. Kata kita akan latih mereka, kenali mereka sampai mereka tahu yang mereka boleh menulis genre apa, kategori apa, buku apa, sampai mereka boleh buat manuskrip. Kemudian daripada situlah penulis akan dapat manfaat yang lain lagi. Maksudnya buku mereka akan dipasarkan. Promosi buku tu kami akan pasarkan. Untuk cetak ke apa semua, program-program semua kami akan buat. Itu antara faedah yang akan dapat daripada penulis lah. Kemudian kepada ahli lain, contohnya dia masuk tapi dia tak menulis buku. Ada juga ahli yang begitu kan. So kita ada juga program-program yang lain lah. Contohnya kita ada tabung kebajikan pun kita ada, tabung pendidikan pun ada. Tabung pendidikan ni kita special. Maksudnya kalau macam ahli, dia ada anak dia yang berjaya dalam pelajaran. Tabung pendidikan akan kita bagi sumbangan lah kepada anak-anak ahli. Itu antara kita buat. Kita ada juga tabung kebajikan, tabung kecemasan untuk pinjaman, untuk bantuan sakit apa semua. Itu antara koperasi akan bantulah ahli semua. So maksudnya bukan bila kita masuk koperasi kerja menulis saja, tak juga. Ada lagi benda-benda lain kita buat. Kita ada juga aktiviti perniagaan lain yang kita akan buat. Antaranya? Antaranya kita mungkin akan buat carnival. Carnival penulis ini sebenarnya kami rancang untuk naikkan nama penulis. Sebab di Malaysia trend sekarang penulis ni kita dah kena bentuk mereka ni dah jadi macam ada value added. So kita nak pembaca mengenali penulis and then baru beli buku mereka. Sebab sekarang trend mereka nak mengenali siapa penulis. Maksudnya nak brandingkan penulis itu sendirilah. Betul Puan. Sebab nak kenalkan. Sebab yang ni kita nak buat dalam koperasi. Sebab kalau dulu ada buku dijual dah okey. Tak kenal penulis pun tak apa. Buku dah okey. Tapi sekarang kita nak penulis ni ke depan. Itulah dulu zaman dulu memang dia kekal misteri macam tu juga dengan DJ radio. Tapi sekarang ni perlu ke depan kerana itu adalah trend sekarang. Lebih orang kenal penulis, mungkin orang tertarik untuk membaca penulisannya. Dan Cik Mukhtar, kita nak tahu juga mengenai harapan Kopena dan mungkin mengenai hala tuju Kopena pada masa depan bagaimana? Baik, sesuatu yang menarik dan saya fikir tidak ada dalam badan ataupun organisasi ini ialah gabungan. Dalam koperasi ini kita ada generasi yang lama yang memang sudah bergelar penulis yang sudah established dan kita ada juga generasi baru yang baru-baru kata nak berjinak dengan dunia penulisan kan. Itu saya rasa kami fikir adalah satu kelebihan yang ada pada koperasi. Kita tidak ada mengasingkan ataupun melabelkan lah. Okey, ini penulis lama, ini penulis baru. Okey, penulis lama kena macam ini kan. Begitu juga dengan genre-genre karya lah. Kita juga merangkumi semua genre karya. Yang bercorak fiction, non-fiction. Kita akan usahakan macam yang Cik Nam beritahu tadi. Semua aspek ataupun semua genre penulisan itu kita akan libatkan diri lah. Dan kita akan bantu para penulis itu supaya karya mereka diterbitkan dan juga mendapat orang kata sambutan lah daripada masyarakat. Jadi kami memang mengalu-alukan kepada semua para penulis seluruh negara bersama-samalah kita menyertai koperasi ini dan sebenarnya banyak faedah dan salah satu lagi yang kami fikir istimewanya koperasi ini adalah penubuhan akademi penulis. Kita sudah merancang untuk membentuk penulis baru agar mencapai ataupun menempa nama seperti penulis-penulis lama yang saya fikir dengan kekuatan yang kita ada
pengalaman yang kita ada, para penulis dan juga para penerbit itu, kami yakin insya-Allah kita akan dapat mencapai sasaran tersebut lah. Itu dia harapan daripada Cik Mukhtar terhadap koperasi iaitu penulis Kopena, nasional ni kan. Dan seperti Cik Mukhtar katakan juga, tak ada istilah penulis lama, penulis baru. Yang pasti Sama semua je. karya itu adalah karya yang berharga. Itu adalah harapan daripada Cik Mukhtar. Kita nak tanya juga kepada Encik Naim juga harapan masa depan untuk Kopena ini. Kalau saya lebih suka kita penulis ni sesiapa saja boleh menulis. Macam Puan Dua pun boleh jadi penulis. Saya tulis diary. Okey, itu pun boleh. Diary pun boleh dibukukan. Macam tadi saya borak dengan Prof tadi, saya bagi tahu kat dia sebab dia bakat dia, kepakaran dia adalah bahagian mental. So saya minta idea daripada beliau untuk dijadikan cerita. So cerita tu adalah idea daripada Prof. Maksudnya kisah tu adalah kisah daripada Prof. Maksudnya kami akan bantu Prof untuk buat satu buku. So macam dalam kami Kopena, kami dah ada bahagian teknikal untuk buat satu buku. Sesuatu yang menarik tu. Maksudnya mempunyai penulis yang tersendiri. So kira Prof datang kepada koperasi, bawa satu idea, tim kami akan bantu Prof buat buku. So maksudnya Prof dah jadi penulis. Okey. Okey, itu satu yang menarik itu Cik Erwin. Mungkin Cik Erwin di luar sana ketika ini sedang menonton, nak jadi penulis, nak masuk dalam koperasi penulis nasional Kopena, bagaimanakah cara-caranya untuk menjadi ahli? Menjadi ahli. Okey. Mudah saja. Boleh pergi kepada FB Kopena, penulis Facebook, koperasi penulis nasional Berhad. Di situ ada nombor kontak ataupun terus direct dengan saya sebab dia ada pautan link dia, akan kami bagilah untuk dia orang daftar. Nombor untuk mereka kontak 017 28 60 690. So untuk data kontak nombor tu akan dapatlah pautan link nanti untuk pendaftaran. Itu dia sedikit sebanyak yang telah pun kita kongsikan mengenai harapan. Kita dah kongsi bagaimana cara-cara nak menjadi ahli koperasi penulis nasional Kopena pun telah pun kita kongsi. Dan sekiranya anda di luar sana yang mempunyai bakat yang terpendam, tak tahu kat mana nak disalurkan ataupun tercari-cari bagaimana nak mempertajamkan lagi penulisan anda itu. Inilah platform yang sebenarnya yang tepat untuk anda pergi. Dan kita ucapkan ribuan terima kasih kepada para tetamu hari ini. Pastinya daripada Koperasi Penulis Nasional merupakan pengerusinya dan juga ketua pegawai eksekutifnya atas topik dan juga pencerahan yang telah pun diberikan. Terima kasih sekali lagi. Dan nampaknya Salihah, kita dah sampai ke penghujung rancangan tadi, dan kedua-duanya ini diharapkan memberikan manfaat dan juga informasi buat anda semua penonton Apa Khabar Malaysia. Sehingga berjumpa lagi, saya Nur Salihah Azmi. Assalamualaikum dan salam hormat. Senyum segar di pagi hari.